Okey, sistem pertahanan badan atau sistem imunisasi tubuh badan kita. Kasih sayang Allah pada kita ni sampai tahap apabila kita lahir ke dunia ni, Allah sudah bekalkan satu cecair namanya the golden liquid yang fungsinya adalah untuk masuk dalam badan kita dan menguatkan sistem ketahanan tubuh supaya apabila kita lahir saja ke dunia ni, kita dah tidak bergantung kepada sistem imunisasi daripada ibu kita. Kita tak tumpang dah sistem imunisasi tubuh kita, ibu kita, tapi kita ada sendiri. Daripada mana Allah Subhanahu Wa Taala bekalkan kepada kita the golden liquid atau colostrum yang dibekalkan sepanjang selama 3 hari pada kita dan sepatutnya mencukupi untuk cover sistem imunisasi kita seumur hidup. Malangnya disebabkan oleh apa yang kita makan, daripada apa yang kita makan, udara yang kita sedut telah melemahkan sistem ketahanan tubuh kita sehingga kan ketahanan tubuh kita tidak mampu untuk berfungsi sebagaimana yang sepatutnya. Makanan yang kita makan telah menyebabkan telah melemahkan. Patutnya makanan itu menguatkan sistem imun, tetapi makanan itu telah melemahkan sistem imunisasi tubuh kita disebabkan oleh kita banyak makan makanan proses. Makanan proses seperti tepung, kalau beras tu pun ada, kalau asalkan apa benda yang dikilangkan itu dikategorikan sebagai makanan proses. Okey, apa saja yang dikilangkan? Tepung, itu makanan proses. Burger, makanan proses. Apa nama, beras. Beras pun dah jadi makanan proses sebab dikilangkan, dimasukkan pengawet dan sebagainya. Kan? Itu semua melemahkan sistem imunisasi tubuh kita. Jadi kalau kita tengok kat sini, boleh nampak tak skrin yang kedua? Nampak tak skrin saya yang kedua? Sistem pertahanan badan terdiri daripada komponen sel dendritik, sel-sel makrofag, sel pembunuh semula jadi atau natural killer cell dan sistem complement system. Boleh nampak tak PowerPoint saya? Okey. Jadi kita kena faham Allah SWT sayang kat kita ni, dia siapkan ada 4 komponen. Sistem tubuh kita ni, sistem imun susu tubuh kita ni ada terbahagi kepada 4. Komponen sel dendrik, sel makrofag, sel pembunuh. Ada sel pembunuh pula, natural killer cell, dan sistem complement atau complement system. Dia ada 4 sistem yang disediakan, komponen yang disediakan dalam sistem imunisasi tubuh kita. Alright. Okey, kita tengok Ros. Assalamualaikum Ros. Rogaya. Rogaya tu baru dapat masuk. Okey. Ada tak suara Rogaya? Halo, Rogaya? Ada tu, tapi suara dia tutup. Okey, so kita sambung. Okey, kita sambung. Susahnya nak dapat. Itulah internet awak. Okey, apa dia sel dendritik? Sel dendritik ni berfungsi tangkap dan memperkenalkan antigen kepada sel CD4. Dan ni saya masukkan benda ni bukanlah tujuan nanti Angah nak cerita dengan prospek nak cerita macam ni. Saya kelas ni sebenarnya nak bagi faham bahawa ada satu sel nama sel dendritik di mana apabila masuk antigen, masuk benda asing, masuk virus, dia ni sel dendritik ni lah yang akan introduce kepada sel CD4 dan sel limfosit untuk merangsangkan permulaan sistem pertahanan badan dan memusnahkan antigen. Maknanya sel dendritik ni dia introduce kepada sel CD4 ni, tujuannya nak perkenalkan apa jenis virus ni, dan sel CD4 dan sel limfosit ni dia berperanan untuk dia nak menghasilkan vaksin dan untuk membuatkan sistem pertahanan tubuh daripada kena virus ni. Itu peranan dia. Sebab itu kalau kita tengok COVID-19 ni dia apabila masuk dalam badan, kita tengok dah 2 hari kes sembuh lebih tinggi daripada kes baru.
Itu menunjukkan bahawa sistem pertahanan tubuh telah mengambil peranan. Dan kalau kita tengok, lebih kurang 700 lebih saja daripada 200,000 kes, hanya 700 lebih saja meninggal. Yang lain itu sama ada dia dapat dirawat dengan perawatan yang mudah saja, bagi vitamin C dan sebagainya, cukup rehat dan sebagainya, kan? Sebab dengan itu dia memperkuatkan sistem ketahanan tubuh kita, di mana apabila sel dalam badan kita itu dapat kenal dan menganalisa apa jenis virus ini, dan badan kita ni dia dapat bertindak selepas dia kenal pasti virus berkenaan, dia akan membuat vaksin sendiri untuk serang balik sel COVID itu tadi. Jadi maknanya, faham tak? Pentingnya sistem ketahanan tubuh. Okey, satu lagi komponen dalam sistem ketahanan tubuh kita adalah makrofag. Makrofag ni fungsi apa? Musnah dan bunuh mikroorganisma di dalam sel. Fungsi dia apa? Untuk bunuh kuman yang masuk dalam badan yang membolehkan bahayakan sistem tubuh. Dan kehadiran bakteria akan menyebabkan, bila masuk saja bakteria, makrofag keluarkan sejumlah bahan kimia dan sitokin serta merangsang penghasilan sel T-cell. T-cell ni untuk melawan sesuatu penyakit. Sum-sum tulang menghasilkan sel B dan cholangiotypes menghasilkan sel T. Maknanya sehingga umur 45 hingga 50 tahun, seseorang dewasa hanya mempunyai 5 hingga 10% cholangiotypes berbanding semasa peringkat puberti. Bila usia meningkat, kebolehan ini nampak tak? Nanti kita faham betul-betul ni. Sebab itu ramai yang meninggal usianya 60, 70, 80, 90 tahun. Sebab apa? Sebab bila usia meningkat, kebolehan untuk menghasilkan antibody makin berkurangan. Dan sel T yang fungsinya untuk membunuh kuman hilang keupayaan untuk nak kenal sel-sel asing dalam badan. Maknanya orang yang tua, orang yang berusia, dia punya sistem antibody dia lemah, sampaikan sel dia tak boleh kenal pasti virus yang masuk untuk menghasilkan vaksin untuk bunuh kuman asing yang masuk dalam sistem tubuh dia. Sebab itulah dia punya sistem tubuh dia lemah. Faham tak? Jelas tak macam tu? Selama ni kita dengar tentang imun. Ini kita kena faham boleh apa sebenarnya fungsi imun sistem pada tubuh kita. Kak Sa, Assalamualaikum. Kak Sa, apa khabar? Sihat ke? Mana Kak Sa? Kak Sa? Oh, Kak Sa. Ada Kak Sa tu. Ada tapi tak dengar suara. Kak Sa, okey ke? Sihat ke? Tapi dia dengar kita tu, dia Leno dengar tadi, kita. Leno. Oh, Leno. Kak Sa sihat ke? Kejut kereta tu salah. Okey, kita sambung balik. Okey, itu cerita pasal makrofag. Kemudian kita tengok pula sel pembunuh semula jadi. Sel akan bunuh sel yang tertentu dengan spontan dan terlibat sebagai tuan rumah, sebagai sistem tahan kepada berbagai tumor. Ini masalah kanser, masalah infeksi. Fungsi sel tidak berubah mengikut umur. Okey, sistem komplement. Apa benda sistem komplement pula? Sistem yang keempat, komponen yang keempat dalam sistem imunisasi tubuh kita, iaitu sistem komplement. Terdiri daripada plasma protein yang penting dalam pertahanan semula jadi. Sistem pertahanan tubuh. Warga emas yang sihat mempunyai paras komponen komplement sedikit rendah berbanding orang muda. Itu cerita dia. Paras komplement akan meningkat dengan tinggi pada warga muda jika ada jangkitan kuman berlaku, tapi peningkatan tak berlaku dalam warga emas. Tu dia, faham elok-elok ya. Maknanya sistem ketahanan tubuh kita ni ada satu komponen nama sistem komplement. Sistem komplement ni bila masuk virus, sistem komplement ni akan meningkat dengan sendiri, khususnya pada orang muda. Tapi itu tidak berlaku pada orang warga emas. Warga emas ni dia kurang sikit disebabkan oleh sistem dia, badan dia lemah. Jadi sebab itu sebenarnya orang yang berusia sepatutnya makan lebih banyak makanan halalan thayyiban, makanan yang halal lagi baik, mengamalkan lifestyle, bergaya hidup sihat untuk membantu ni, nak bagi balance balik supaya sistem komplement dia akan dapat ditingkatkan. Itu benda yang sangat penting yang kita kena faham elok-elok.
Okey, jom. Lepas itu, bila usia meningkat, berlaku kekurangan pengeluaran antibodi. Bila meningkat umur, sistem antibodi lemah dan ini akan menyebabkan peningkatan insiden kematian berkaitan dengan nampak tak, pneumonia, influenza, infection, endokarditis, tentana kacang gigi, sawan di kalangan warga emas. Sebab itulah kematian warga emas akibat COVID itu tinggi sebab sistem antibodi dia lemah. Jadi macam mana nak tingkatkan sistem imun dia? Okey, tak apa, kita tengok teruskan poin-poin dekat sini. Sistem imunisasi yang benar adalah penyembuh terbaik sebenar. Bukan vaksin, bukan ubat, tapi penyembuh yang terbaik untuk masalah kesihatan kita adalah imun sistem kita itu sendiri. Sebab itu sangat penting lifestyle yang sihat itu untuk kita jaga. Apabila virus atau bakteria masuk tubuh dan membiak, ia hasilkan kesan sampingan. Kesan sampingan. Bila virus masuk, itu yang kalau COVID, bila virus masuk, mula-mula tak ada apa, lepas tu mula pening kepala, sakit urat, sakit sendi, lepas tu dia mari dada mula tak selesa. Itu adalah kesan sampingan apabila virus masuk dalam badan. Okey. Dia tunjukkan contoh bakteria Streptococcus menyebabkan radang tekak, virus polio membebaskan toksin yang memusnahkan sel-sel saraf dan polio boleh menyebabkan kelumpuhan sebab fungsi virus polio itu sendiri. Jangkitan virus dan bakteria merupakan punca biasa penyakit. Punca penyakit kalau kena sesama, kena demam campak, mengguk, malaria, AIDS pun itu adalah virus dan jangkitan pada sistem tubuh yang menyebabkan kita kena gejala berkenaan. Tugas utama sistem ketahanan tubuh kita ataupun immune system kita adalah untuk melindungi anda daripada jangkitan virus. Satu, dia buat sistem pertahanan, protect. Dan dalam masa yang sama dia attack. Ia membentuk rintangan yang mencegah bakteria dan virus daripada masuk tubuh. Jika bakteria atau virus masuk ke tubuh, sistem imun cuba mengesan. Maknanya kalau bakteria itu dapat masuk dalam sistem tubuh kita, dia sebenarnya sistem imun ni dari luar pun dia nak masuk, sistem virus tak boleh masuk. Sebab kalau sistem imunisasi kita kuat. Tetapi kalau dapat masuk sekalipun, sistem imun kita akan kesan dia akan bunuh dia sebelum ia boleh masuk dan bermutasi dalam sistem tubuh. Itu yang penting tu. Mengelak daripada virus bermutasi atau membiak di dalam sistem tubuh. Inilah pentingnya peranan sistem imunisasi. Dia dapat kesan dan dia singkirkan. Dan jika virus dan bakteria itu membiak dan menimbulkan masalah, sistem imun kita boleh kesan. Kalau kanser, boleh kesan pada peringkat awal dan singkirkannya. Okey. Cuba tengok langkah-langkah untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Ada 11. Hindar penggunaan antibiotik. Ini memang antara antibiotik yang berlebihan. Ada orang asyik demam, sikit demam antibiotik, sikit demam antibiotik. Jadi sebenarnya pengambilan antibiotik yang berlebihan akan menyebabkan sistem imunisasi kita tidak boleh berfungsi sendiri. Dia tak boleh berfungsi sendiri. Dia tak reti nak buat sebab kita masih pakai ubat je untuk sistem ketahanan tubuh kita, iaitu antibiotik. Jadi jangan terlalu banyak sangat ambil antibiotik. Okey. Yang kedua, tidur yang cukup. Tak cukup tidur. Orang dewasa kena tidur kurang-kurang 8 jam. Tidur yang tak cukup akan mengakibatkan sistem ketahanan tubuh kita lemah. Ini yang saya nak sebut ni adalah lebih kepada apakah perkara yang kita perlu buat untuk menguatkan sistem imunisasi tubuh kita. Itu yang ketiga, hindari alkohol, merokok, isap dadah, termasuklah makan ubat-ubat lah. Dadah tu itu juga boleh menyebabkan sistem ketahanan tubuh kita lemah. Kemudian kena hindari berdekatan dengan orang isap okok. Dia ada orang isap okok. Ustaz isap okok tak banyak lah kan Ustaz? Okey. Kemudian yang kelima, mengamalkan air mineral sekurang-kurangnya 2 liter setiap hari. Ada tak minum air mineral ni? Bukan air paip, air mineral. Amalkan makanan yang baik dan seimbang. Ini yang kita kata halal dan thayyiban. Nombor 6 tu adalah perkara penting yang berkaitan dengan kita. Vista Manhaj. Sebab produk-produk kita
kita buat, kalau SAPV tu BMind dia cover bahagian sistem saraf pusat otak kita. Lepas tu Botafa dia jaga sistem kita punya sistem pernafasan. Dia jaga sel kita. Lepas tu Bicolin. Bicolin menguatkan sistem imunisasi tubuh. Banyak perkara nota yang saya telah masukkan berkenaan dengan Bicolin hari ni kemarin kan. Kemudian yang kita dah ada Botafa, Bicolin, BMind, Stivista, sebab kita kena berhentikan benda-benda yang melemahkan sistem tubuh kita termasuk gula. Kemudian cuci tangan sehingga bersih. Ini pun ramai orang tak amalkan. Bila dah datang COVID barulah teringat nak mencuci tangan. Tapi ada ramai juga yang malas. Yang ke-8, mendapatkan secukupnya sinaran matahari dan udara segar yang bersih. Maknanya tak boleh duduk di rumah saja. Maknanya kena dedahkan diri kita kena matahari. Tak ada masalah. Panas sikit sekejap tak apa, tapi biar duduk di bawah matahari. Buat kerja sikit di bawah panas matahari tu untuk nak menguatkan sistem imunisasi tubuh. Yang ke-9, senaman yang teratur. Sekarang ni kita nampak ramai orang naik basikal. Di Ipoh ramai tak orang naik basikal? Ramai. Kawasan kampung Angah pun ramai. Dah jadi trend dah orang naik basikal. Oh, dah trend dah orang nak buat brisk walk. Orang buat jalan-jalan kaki, jogging-jogging dan sebagainya. Sebab itu juga, senaman juga boleh menguatkan imun sistem kita. Kemudian, mengendalikan emosi dan stres secara positif. Maknanya kalau ada masalah, tak payahlah banyak fikir, kita akan jadi sakit. Ya? Sebab itu orang yang stres, orang yang ada gangguan emosi, dia akhirnya akan sakit. Jadi sebab apa? Sebab sistem ketahanan tubuh dia lemah. Jadi sebab itu kita kena pandai menguruskan emosi kita, uruskan stres kita dengan baik, sentiasa berfikiran positif, banyakkan doa, banyakkan solat, serah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, redha dengan apa yang Allah berikan. Itu juga membantu kita untuk menguatkan sistem imunisasi tubuh. Yang ke-11, bekerja dan beristirahat seimbang. Biasakan untuk tidur malam 7 hingga 8 jam sehari. Saya sebut tadi tu. Maknanya kalau nak bekerja, jangan bekerja 12 jam, 15 jam, 16 jam. Banyakkan rehat, balance kan. Allah SWT bagi kita masa 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kita berehat, 8 jam juga untuk diri dan keluarga. Jadi kita kena pandai balance kan. Jangan overload bekerja, tak berhenti-berhenti. Kalau saya difahamkan, saya dapat info kalau di negara China sekarang ni dia punya factory dia begitu banyak, engineer dia bekerja all out setiap hari sampai tak balik rumah. Disediakan asrama di dalam kilang. Balik maknanya bekerja all out. Ramai yang bunuh diri di China sekarang disebabkan oleh bekerja berlebihan. Jadi itu antara perkara yang boleh melemahkan sistem imunisasi tubuh kita. Nampak? Faham? Senang kan? Jadi daripada presentation saya tadi itu jelas menunjukkan bagaimana kita berperanan. Maknanya di dalam Vista Manhaj ni kita punya produk kita membantu menguatkan sistem imunisasi tubuh. Dan relate balik dengan tajuk kita kemarin. Tajuk kita kemarin adalah Bicolin kan. Baca nota-nota yang telah saya berikan tu. Janganlah tengok sepintas lalu je. Baca nota-nota yang saya berikan. Cuba ambil poin-poin dia dan cuba bercakap. Ya, daripada poin itu. Cuba kita tengok apa nota-nota yang saya saya kongsikan. Kalau masih ingat lagi kan. Ingat tak? Tak ada ingat tak ingat saya. Baca ke tak baca? Baca sekali lalu. Baca. Cuma tak ingat. Itu masalah je. Nak kena belajar lah ni. Ya Allah. Macam mana? Baca. Betul? Bukannya sekali, 2-3 kali baca. Dia kena baca. Tapi jangan baca, jangan hafal. Jangan menghafal. Bila kita baca, apa yang contoh je kan, kita mana ni? Okey, tengok ni. Tu nama-nama chemical tu kan, nama kimia. Jadi kan, tengok, nampak tak saya share ni, PowerPoint ni? Boleh nampak? Oil jelly. Baca untuk ambil tahu, macam nota saya pasal dendritic lah, sel T cell lah apa semua. Tak payahlah hafal semua tu, ambil tahu je
Kan? Ambil tahu supaya faham. Rupa je point dia senang je. Rupa je sistem imunisasi tubuh kita ni ianya berkaitan peranan dia macam mana. Satu, bila sistem imun kita kuat, virus tak boleh masuk. Kalau terlepas masuk pun kita punya sistem ketahanan tubuh kita akan kesan dia, tangkap dan bunuh dia. Itu peranannya. Tetapi kalau orang tu yang lemah sistem imun tubuh dia, yang lifestyle, siapakah orang yang lemah sistem imunisasi dia? Orang yang ada masalah, orang yang lanjut usia, warga emas, orang yang ada penyakit, orang yang tak jaga lifestyle. Kan simple, itu je point dia sebenarnya. Jadi janganlah pergi cerita pula macam kita cikgu sains. Kan? Macam kita baca contoh royal jelly. Kita kena tengok point yang berkaitan dengan kita. Makanan halalan thayyiban, makanan yang baik. Kita baca tengok. Ratu lebah menjadi lebih besar. Selalu mudah sel-sel tubuhnya nak bertelur setiap hari hingga 1,500 hingga 2,000. Itu dia cerita. Tak payahlah ini nak mengapa nak cerita ke orang. Tak payah. Tapi apa yang kita nak ambil point dekat sini? Point dia adalah, cuba tengok, royal jelly atau susu lebah rahsia awet muda. Pada hidup lama. Kenapa hidup lama? Sebab sistem ketahanan tubuh dia kuat. Itu point dia. Faham tak? Kenapa royal jelly ada di dalam Bicolin? Sebab royal jelly atau susu lebah dianya terbukti sebab apa? Ratu lebah hidup 30 kali. 30 kali ganda lebih lama daripada lebah biasa. Lebah biasa tak bagi minum susu lebah atau royal jelly, tapi ratu lebah akan minum je. Sebab itu dia boleh hidup lebih lama. Nampak? Itu point dia. Tak payahlah nak baca, ni cairan putih lah, penampai lah. Itu ambil tahu sebagai nota, bila orang tanya boleh rujuk. Itu tujuan dia. Okey? Jadi tengok apa fungsi dia. Nampak tak? Meningkatkan kesihatan secara umum, melambatkan proses penuaan, meningkatkan kualiti hidup. Itu point dia lah ceritanya. Kan? Jadi ambil point. Profesor Belvedere, Paris, Perancis. Dia kata royal jelly, seorang profesor di Paris kata royal jelly atau susu lebah kuat dan meremajakan sel tubuh. Maknanya awet muda. Jadi bagus tak sistem imunisasi kita, sistem tubuh kita? Baguslah. Tu ceritanya. Nak bagi faham point-point itu tadi. Nampak tak? Dr. A. Sons. Aku baca betul tak tahu. Biology, dalam majalahnya Biology, Biochemistry and the Therapeutic Effects of Royal Jelly in Human Pathology. Dalam darah manusia menunjukkan bahawa fungsi royal jelly meningkat pada peningkatan dan pertahanan terhadap kualiti hidup seseorang yang telah berusia lanjut. Maknanya apa dia ceritanya? Tolong bagi tahu dekat rakan-rakan kita warga lanjut usia ni, amalan minum susu itu adalah wajib, bukan sunat, bukan makruh lagi dah. Sebab itu kena orang tua-tua umur 50, 60, 70 kena minum susu. Dan susu yang terbaik adalah susu Bicolin. Kenapa susu Bicolin? Sebab susu Bicolin ada susu kambing, susu yang kedua terbaik selepas susu ibu. Ada susu kolostrum. Kenapa susu kolostrum? Ianya adalah kolostrum yang terbaik untuk kuatkan sistem imunisasi, kedua terbaik selepas susu ibu. Kenapa kena susu Bicolin? Sebab dalam dia ada susu lebah yang menjadi makanan ratu lebah yang telah dibuktikan dengan jelas bahawa susu lebah mampu untuk menguatkan sistem imunisasi, membantu meremajakan sel. InsyaAllah gaya hidup lebih sihat. Jadi tengok, Dr. Leviditis dari Greek, royal jelly memperbaiki penyakit Parkinson yang berkaitan dengan saraf. Masalah saraf pun ada dekat situ. Dr. Smith, dia ni adalah daripada German Medical Association. Dia kata royal jelly, susu lebah memperbaiki hidup dan kekuatan, melambatkan proses penuaan. Nampak tak dia ada relate dengan sistem imunisasi tubuh kita? Cuma kita ambil point-point ini. Kalau rajin, tak payah ngapai. Print benda ni, buat comel-comel, masukkan dalam folder. Sambil nak berjual Bicolin, buka je folder tu, keluarkan point-point ini. Jadi orang pun lebih yakin. Sebab apa orang lebih yakin? Sebab orang tahu Angah bukan doktor, bukan pakar pemakanan. Tapi bila Angah boleh keluarkan nota-nota ni bagi orang baca, lebih yakin, membantu untuk kita nak closing lebih powerful. Tengok, Dr. O'Connell dari daripada US, royal jelly berhasil menyembuhkan penyakit Parkinson.
Apa tu, apa nama Profesor Lizzie penderita kanser direkomend untuk ambil Royal Jelly. Sebenarnya bukan kanser, bukan apa, semua sekali. Kalau kita ni, ingat tak tadi saya cerita sistem imun, orang usia warga emas, sistem ketahanan tubuh dia lemah, antibody dia bila kita serang tak meningkat. Antibody dia berbanding dengan orang muda. Cara dia, tolong amalkan minum susu Bicolin. Tolong cakap dengan orang, tolonglah. Minum susu Bicolin, amalkan seorang-orangnya sehari sekali untuk membantu mempertahankan sistem tubuh kita supaya sistem tubuh kita akan dapat berfungsi dengan lebih baik untuk protect badan kita daripada kena virus, daripada kena kuman. Virus COVID-19 ni terbukti boleh dikalahkan. Bukti yang paling jelas, 3 hari dah. Kes sembuh lebih tinggi daripada kes baru. Semakin ramai orang dapat discharge, dapat potong dia punya ribbon kuning, bebas daripada COVID sebab sistem ketahanan tubuh. Saya dapat tahu dekat utara ni ada isteri dia kena COVID, suami dia tak kena COVID. Walaupun suami dia tak nak tinggal dia, tak nak pisah tempat tidur. Dalam keadaan sekarang ni COVID dah terlalu banyak, ramai orang kena COVID, kena kuarantin saja di rumah. Suami jaga, suami tak kena pun COVID. Maknanya apa? Sistem ketahanan tubuh memainkan peranan yang penting dan lifestyle kita lah akan membantu meningkatkan sistem ketahanan tubuh kita, termasuklah pemakanan halal dan thayyiban. Takkan tak percaya dengan susu kambing. Sedangkan malaikat Jibril mengatakan, tepatlah pilihanmu ya Rasulullah. Itulah minuman yang terbaik untuk manusia. Tunggu apa lagi? Saya tak kata Bicolin boleh sembuhkan boleh bunuh COVID, tapi saya nak mengatakan bahawa insya-Allah boleh sebagai ikhtiar susu Bicolin membantu meningkatkan sistem ketahanan tubuh kita. Ni point dia nak cerita pada tuan-tuan dan perempuan. Jangan bagi aku ni semua, nampak tak? Tu point dia, kolesterol. Yang ni point dia print lah, cetak. Hitam putih pun tak apa, tapi letak plastik tu, bubur dalam folder. Kolostrum yang dikenali sebagai susu pertama cecair emas, the golden liquid. Susu imun berwarna jernih, melekit, cecair pekat dihasilkan oleh kerja susu ibu sehari pertama kelahiran bayi. Dihasilkan jumlah yang kecil untuk 4 hari pertama. Digantikan, barulah kemudian dia digantikan dengan susu ibu. Kan? Itu dia cerita pula. Tunjukkan gambar rajah ni. Ya Allah, cuba kita tengok nak memelihara sistem ketahanan tubuh kita. Umur 40 hingga 60 nak cegah penuaan, 61 nak memelihara kesihatan. Tolong tuan-tuan dan perempuan sekalian, tanggungjawab, kewajipan kita dah jadi wajib. Wajib kita untuk dakwahkan khususnya kepada orang Islam kita agar terus mengamalkan minum susu Bicolin, susu tawaran, susu yang terbaik dalam suasana pandemik sekarang. Jadi kita kena powerful buat presentation. Nampak tak tu? Jadi bila tak perlu menghafal rogayah ya, tak payah menghafal, tapi kena rajin. Print lah. Print, masuk dalam folder, boleh tunjuk apa fungsi dia. Nampak tak? Boleh rasa tak feel dia tu? Semua ada dalam ni. Nampak tak? Semua doktor-doktor semua tunjuk. Ingat lekeh ke produk kita? Tolong. Inulin, cerita pasal inulin. Jadi ini benda-benda yang kita kena ambil berat dengan kaedah, dengan cara penceritaan, dengan bahan yang kita ada. Tools, print, tolong print tools kita itu. InsyaAllah anda akan lebih hebat lagi dalam membuat jualan dan penajaan. InsyaAllah. Boleh? Jadi lepas kelas ni, lepas solat asar, doa banyak-banyak, cuba berhubung dengan anda punya prospek, tolong cuba jual Bicolin. InsyaAllah. Ya, sebar-sebarkan. Ramai orang tak tahu lagi. Kak Sah, macam mana rasa badan? Masih kurang sihat ke Kak Sah? Alhamdulillah, sikitlah. Cuma hidung lah ada sosek-sosek. Kak Sah ni, Kak Sah, kerongkong ada rasa sakit tak? Tak ada. Dada rasa? Kerongkong tak sakit. Semua. Hati-hati Kak Sah. Tak ada.
Semalam je dia rasa sakit. Tapi saya dia bubur terapi semua lama habis. Kak Sah kena Anak minum lama habis. Bicolin Kak Sah. Jangan jual je Kak Sah. Minum Bicolin dengan Botafas tu korang jangan tinggal. Dia dah pagi ni. Ha. Nanti malam ni pula nak minum. Minum dah pagi ni. Buat Tapi mai. buat pekat Kak Sah. Bicolin tu buat 2 secet dalam satu cawan. Rasa dalam satu tubuh ni rasa lemah. Sikit lemah lah. Ambil apa Bicolin. Bicolin 2 secet. Buat suam-suam tu Kak Sah. 2 secet. Dua secet. 2 secet sekali. Sebab yelah, macam saya kata tadi lah, sistem ketahanan tubuh kita lemah, kena apa yang berlaku pada saya. Cara saya recek tadi 108 78 taklah teruk sangat, okey lah tu. Biasalah bagi itu standard bagi orang darah rendah. Sebab itu Kak Sah kena minum Bicolin. Sebelum saya minum gula dah. Minum air gula sebab tak boleh bangun. Saya minum air gula kacang gula 2 sudu saya minum. Lepas tu baru saya klinik cek. Ya. 108. Saya mula kena dah lagu tipu. Ya. Air gula pada ni saya pun minum gula tu. Dia dah kena sangat kali dah. Ya. Jadi insya-Allah cukup dulu kelas kita pada petang ni. Tolong amalkan ya, tolong amalkan. Sebelum tu sat lagi dalam siapa yang ada Facebook, saya nak buat trial dekat Facebook. Saya ada satu saya dah create satu group dalam satu room di dalam Facebook tu, di mana kita boleh berkomunikasi secara macam ini melalui Facebook. Jadi saya nak buat percubaan, saya nak buat trial. Jadi Angah ada Facebook kan? Ustaz